Kodikologi manuskrip. Latar belakang penulis. Nama masyhur Abdul Samad Jawi Falimbani. Nama lengkap Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falimbani. Tarikh kelahiran 116 Hijrah 1704 Masihi. Tarikh kewafatan 1203 Hijrah atau 1789 Masihi. Berkelahiran Palembang dan bidang ilmu keilmuan ilmu tasawuf. Seterusnya, deskripsi manuskrip. Tajuk manuskrip Sayr Al-Salikin, koleksi MSS 1800-1899, National Library Board Singapore. Fizikal manuskrip. Naskah ini mempunyai 140 helaian folio atau 280 halaman, berukuran 20 x 16.5 cm, 21 sehingga 22 baris pada setiap halaman yang bertulis dengan tulisan Jawi lama. Kertas yang digunakan adalah kertas dari timur kerana tiada ditemui lembaran naskah bercirikan kertas Eropah. Terdapat satu helaian kertas yang terpisah ditampal di pertengahan naskah dan tumpukan kecil kesan terkena air pada sebahagian halaman, namun masih dalam keadaan baik dan boleh dibaca tulisannya. Watermark tidak dinyatakan pada deskripsi katalog. Terdapat banyak catchword yang dijumpai dalam manuskrip Sayr Salikin ini. Antara catchword yang dijumpai dalam bahagian manuskrip ini adalah seperti berikut. Kami kemukakan sebanyak 5 contoh catchword. Yang pertama, bahawasanya. Yang kedua itu. Yang ketiga berdiri. Yang keempat artinya. Yang kelima yakni. Terdapat banyak analisa perkataan Jawi lama dan Jawi moden dalam teks. Sebagai contoh, kami kemukakan yang pertama duduk, yang kedua seperti, yang ketiga apabila, yang keempat satu, yang kelima riwayat. Seterusnya, analisa perkataan Arab dalam teks. Yang pertama afdal bermaksud kelebihan, yang kedua tabi'i bermaksud semula jadi, yang ketiga sakinah bermaksud ketenangan, yang keempat afiyah bermaksud kesihatan, yang kelima al-hijamah bermaksud berbekam. Analisa teks halaman 56 hingga 65. Teks ini adalah mengenai cara seseorang menahan marah dari sudut pandangan Islam. Daripada teks ini adalah perlu bagi seseorang itu apabila sedang dalam keadaan marah dan dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan sekiranya seseorang itu sedang dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia tidur, yakni berbaring. Dan sekiranya setelah melakukan sedemikian dan marahnya masih belum hilang, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang dengan air yang sejuk atau hendaklah dia mandi. Sesungguhnya marah itu api dan tiada yang memadamkan api melainkan dengan air. Teks juga berkisar tentang kelebihan orang yang menahan marah. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda bahawa orang yang menahan marah akan memperoleh kepujian dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Allah akan menjauhkannya dari siksa pada hari kiamat. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang menahan marah darjatnya sama seperti orang yang puasa sehari dan beribadah semalaman. Menurut Imam Nawawi, apabila seseorang melakukan keburukan ke atas diri kita, tidak perlulah membalas keburukan seseorang tersebut. Sebagai contoh, apabila orang lain mengumpat mengenai diri kita, tidak perlulah kita membalas perbuatan mengumpat itu. Dan begitu juga jika seseorang memaki kita, tidak perlulah kita membalas perbuatan tersebut. Perbuatan yang perlu dibalas ialah perbuatan membunuh dengan balasan yang sama dan hak seseorang yang dibinasakan diganti dengan hak yang sama. Menurut Imam Ghazali, apabila seseorang dizalimi, maka dia boleh membalas perbuatan zalim tersebut. Tetapi, adalah lebih baik sekiranya seseorang itu memaafkan orang yang menzaliminya. Disebutkan juga di dalam teks
mengenai perkataan hakat. Hakat ialah apabila seseorang menahan marahnya dan melazimkan bersakiti hati dan membiarkan perasaan benci bersarang dalam hati. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, orang mukmin itu tiada hakat dalam dirinya. Sesungguhnya, melazimkan perasaan benci di dalam hati adalah ditegah oleh syarak dan seharusnya seseorang itu lebih memaafkan kerana itulah perbuatan yang lebih baik bagi seseorang mukmin. Okey, seterusnya saya akan menerangkan Rektor 66 hingga versa 75. Sifat yang terpuji. Pada permulaan Rektor 66, pengarang menceritakan tentang sifat yang terpuji, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha lemah lembut sifatnya dan amat menyukai orang-orang yang bersikap lemah lembut dan berkasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali rahimahumullah, bahawasanya sifat lemah lembut inilah yang dituntut oleh syarak dan lawan daripada sifat ini adalah keras hati dan kuat marah. Seterusnya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan ditambahkan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, orang yang mempunyai sifat rendah diri juga Allah akan tingkatkan darjat ketakwaan mereka. Seterusnya, keburukan bersifat dengki. Ketahuilah bahawasanya berdengki-dengkian ini akan mendatangkan mudarat yang besar dalam diri kita. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat beberapa sebab yang boleh menghadirkan sifat dengki ini dalam hati kita. Yang pertamanya adalah kita merasakan saudara kita adalah musuh kita, al-adawat. Yang kedua, kita berkehendak terhadap kemuliaan yang tiada pada diri kita. Contohnya ingin menjadi raja, al-ariz. Yang ketiga, berkehendak terhadap kebesaran dalam diri, iaitu takabur. Cara mengubati penyakit hati ini bersifat dengki ini adalah dengan ilmu dan melakukan perkara yang memberi manfaat kepada orang lain. Seterusnya, hakikat dunia. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah olehmu bahawa dunia ini adalah musuh bagi Allah dan musuh bagi awliya-Nya dan musuh bagi musuhnya. Nabi juga bersabda mengenai dunia ini, mafhumnya bahawasanya dunia ini dilaknat dan segala isinya juga dilaknat kecuali mereka yang melakukan sesuatu hanya kerana Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah semuanya dicela oleh syarak, tetapi ada yang dibenarkan oleh syarak, iaitu perkara yang mengikut syarak seperti solat. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali lagi, dunia ini penuh dengan tipu dan perdayanya. Jika kita tersalah pilih jalan, kehidupan kita akan musnah. Allah telah utuskan para anbiya untuk menyuruh kepada manusia agar melakukan kebaikan dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu pegangan umat Islam sepanjang zaman. Akhir sekali, Rasulullah juga bersabda, siapa yang mencintai dunia, nescaya itu akan memberi kemudaratan akan akhiratnya, dan sesiapa yang mencintai akhirat akan memudaratkan dunianya. Maka pilihlah kamu akan akhirat yang kekal daripada dunia yang fana, binasa. Seterusnya, kita lihat pula pada analisa teks halaman Rektor 76 sehingga verso 85. Pada bab ini dinyatakan dan diterangkan mengenai bab ke-6 iaitu celaan dunia dan juga bab ke-7 iaitu kerjaan kepada orang yang sayang harta dan juga orang bakhil. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dunia kepada 3 juzuk. 1 juzuk bagi orang mukmin, 1 juzuk bagi orang munafik dan 1 juzuk lagi bagi orang kafir. Maka apakah yang dimaksudkan dengan juzuk orang mukmin, juzuk orang kafir dan juga juzuk orang munafik? Okey. Jadi, juzuk orang mukmin ini adalah orang mukmin yang mengambil dunia sebagai sekadar bekalan di akhirat. Manakala orang munafik mengambil dunia sebagai perhiasan. Dan juga orang kafir mengambil dunia sebagai tempat berseronok-ronok dan juga bersukaria. Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa dunia dan akhirat merupakan satu ibrah daripada setiap tingkah laku. Maka kelakuan yang awal daripada mati adalah dinamakan dunia dan juga kelakuan yang kemudian dan juga akan datang dinamakan akhirat.
Akan tetapi, tidak semua kelakuan di dalam dunia dicela oleh syarak kerana kelakuan di dalam dunia terbahagi kepada 3 bahagian. Menurut Imam Al-Ghazali, antara kelakuan di dalam 3 bahagian itu adalah kelakuan yang dilakukan di dalam dunia dan memberi manfaat di dalam akhirat, iaitu berilmu dengan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Sebagai contoh, kita sebagai seorang pelajar mencari ilmu agama dan juga beramal dengan ilmu-ilmunya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila datang siksa daripada kaki mayat di dalam kubur, maka datang qiyamulai, iaitu ibadah dalam dunia, maka dapat menolong dia dari azab kubur itu. Dan jika datang siksa dari hadapan mayat, maka datang sedekah, iaitu ibadah dalam dunia untuk menolongnya dari azab kubur. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan satu himpunan ataupun perkara yang disukai oleh diri manusia dan tidak memberi manfaat di dalam akhirat, iaitu 5 perkara di dunia bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tempat berhibur. Yang pertama, bermain-main. Yang kedua, perkara yang melalaikan. Yang ketiga, berhias. Yang keempat, bermegah antara kamu. Dan juga yang kelima, berbangga dengan banyaknya anak dan juga harta. Dunia yang dicela itu bukanlah dunia ini, bukanlah dunia itu. Bukanlah benda ini, bukanlah benda itu. Tetapi dirujuk kepada perbuatan-perbuatan manusia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga memberi pandangan bahawa hakikatnya dunia tidak tercela. Yang tercela tidak lain adalah tidak bukan kelakuan seorang hamba di dalamnya. Ini kerana dunia merupakan jambatan menuju syurga ataupun neraka. Dunia dengan segala kenikmatannya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Namun, dunia mampu menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, harta. Ia bukanlah sesuatu yang dibenci. Harta menjadi tercela jika melalaikan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pada halaman 86 hingga 95, antara perkara yang dinyatakan dalam teks tersebut ialah mengenai 3 perkara yang bersama seseorang ketika ia mati. Yang pertama ialah hartanya. Harta si mati akan mengikut dengannya ketika malaikat maut mengambil rohnya. Yang kedua ialah saudara kerabatnya dan sahabatnya. Mereka akan mengikut si mati sehingga ke kubur. Dan yang terakhir ialah amalannya. Amalan si mati akan bersamanya ketika ke padang mahsyar. Di dalam teks tersebut juga dinyatakan bahawa harta itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama ialah harta yang dipuji oleh syarak dan yang kedua ialah harta yang dicela oleh syarak. Apa yang dimaksudkan dengan harta yang dipuji oleh syarak ialah harta yang dibelanjakan di dalam berbuat kebajikan. Contohnya, harta yang digunakan untuk mengerjakan haji dan digunakan untuk bersedekah. Manakala, apa yang dimaksudkan dengan harta yang dicela oleh syarak ialah harta yang digunakan untuk bersuka-suka, berseronok dan untuk melakukan maksiat. Imam Ghazali ada berkata bahawa harta itu seperti ular. Di dalamnya ada ubat dan racun. Faedah harta itu umpama ubat dan kebinasaannya itu umpama racun. Oleh itu, apabila seseorang itu tahu mana satu racun dan mana satu ubat, maka ia dapat memelihara hartanya daripada kebinasaan. Ubat atau faedah bagi harta itu ada 2. Yang pertama, faedah kepada pekerjaan dunia dan kedua ialah faedah kembali kepada agama. Apa yang dimaksudkan dengan faedah kepada pekerjaan dunia ialah kepada orang yang ahli dunia, iaitu tiada hajat akan dia oleh orang yang menjalankan jalan akhirat. Seterusnya, faedah kembali kepada agama pula terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah dibelanjakan harta itu atas dirinya dalam berbuat ibadat. Maksudnya, digunakan untuk menguatkan dalam melakukan ibadat. Contohnya, makanan dan pakaian. Yang kedua ialah dibelanjakan harta untuk orang lain. Terdapat 4 keadaan yang dinyatakan. Yang pertama, sedekah. Kedua,
maruah. Ketiga, memelihara kemaluan. Dan keempat, memberi upah perkhidmatan. Sedekah itu membelanjakan harta kepada orang yang memerlukan, manakala memelihara kemaluan ialah membelanjakan harta kepada orang yang berkehendak memalukan diri kita. Hal ini kerana dengan membeli harta itu mampu menolak orang daripada berkehendak memalukan kita. Memberi upah perkhidmatan pula bermaksud memberi makan akan setiap perkhidmatan yang dilakukan, kerana dengan itu dapat ia berzikir mengingati Tuhannya. Faedah kembali kepada agama yang ketiga ialah diberikan kepada orang tertentu tetapi hasilnya secara am, seperti membuat masjid dan wakaf barangan. Seterusnya, kebinasaan harta. Kebinasaan harta itu terbahagi kepada dua, iaitu kebinasaan di dalam agama dan kebinasaan di dalam dunia. Kebinasaan di dalam agama itu ada 3 perkara. Pertama, harta yang membawa kepada berbuat maksiat. Maksudnya, dengan adanya harta tersebut menyebabkan ia akan berbuat maksiat. Sekiranya tiada akan dia akan harta, berkemungkinan ia tidak jadi melakukan maksiat. Hal ini kerana kita sedia maklum arak dan zina itu perlu kepada harta. Yang kedua ialah harta itu membawa kepada berseronok. Dan yang ketiga ialah mengambil harta lebih daripada yang dihajati. Ini kerana ia mampu melupakan ia daripada mengingati Allah. Hal ini kerana tiap-tiap sesuatu yang melupakan daripada mengingati Tuhan itu amat dicela. Di dalam teks tersebut juga ada dinyatakan ubat untuk menghilangkan tamak. Yang pertama, sabar. Yang kedua, ilmu. Dan yang ketiga, amal. Tambahan daripada teks tersebut juga ada dinyatakan 3 perkara yang melepaskan daripada kejahatan, iaitu yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, bersederhana dalam kaya dan fakir. Dan yang ketiga, bersederhana dalam reda dan marah. Halaman 96 sehingga 105. Secara umumnya, halaman ini membahaskan tentang keburukan cintakan harta, sifat tamak, sifat bakhil dan kelebihan orang yang pemurah. Kelebihan orang yang dermawan. Orang jahil yang pemurah itu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang abid alim, yang kikir yakni bakhil. Jangan tamakkan harta dan bersedekahlah makanan dan pakaian. Jika dikurniakan rezeki yang lebih, maka berwakaf dan bersedekahlah. Seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah iman yang lebih afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sabar dan murah hati. Orang yang pemurah itu hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, syurga dan jauh daripada neraka. Orang yang bakhil itu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, syurga dan hampir kepada neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifat bakhil. Bakhil ialah menahan diri dari memberi atau membelanjakan apa yang sewajibnya atau selayaknya diberi mengikut kemampuan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syarak. 3 perkara yang membinasakan manusia iaitu sifat kikir, mengikut hawa nafsu dan ujub dengan amal yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud iaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil serta menyembunyikan apa-apa jua yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurnianya, dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Surah An-Nisa ayat 37.